Kadiaku telah berhak mewarisi Atu. Scene 7, shot 5, take 1. Nama saya Magali bin Masa. Saya memegang watak sebagai Rabong. Nama saya Deidre Ann Geoffrey. Saya memegang watak sebagai Sarah. Nama saya Hishamuddin bin Ahmadin. Saya memegang watak sebagai Laga. Nama saya Zul Amirul Asraf. Saya memegang watak Pandi. Nama saya Marlina Jafar alias James. Saya memegang watak sebagai permaisuri. Nama saya Noraza binti Jah. Kini saya memegang watak sebagai Anis. Nama saya Nurlashdi binti Ramli. Watak saya dalam filem pendek Sepong Janggi yang sebagai mak kepada Rabong. Rabong ni merupakan seorang manusia biasa yang mati hidup semula. Dalam cerita ni dia mempunyai kesaktian yang di mana dia mempunyai rantai yang diberikan oleh ibunya sendiri. Dan rantai ini ialah rantai Sepong Janggi. Dan dari situlah, dari rantai itu dia mendapat kuasa yang dia tidak jangkakan, iaitu kuasa luar biasa lah. Yang membuatkan Rabong ini menjadi kuat, seorang yang kuat. Rabong, dia ada penjaga dia. Penjaga dia bernama Pak Pandi, di mana Pak Pandi ini selalu mengekori jejak-jejak Rabong, sehingga Pak Pandi menceritakan cerita hal yang sebenar kepada Rabong tentang rantai dan diri Rabong yang sebenar. Kedua, iaitu Rabong sentiasa diburu, dicari untuk dibalas dendam, iaitu Dato' Laga. Di mana Dato' Laga ni akan mencari jalan untuk mendapatkan rantai Sepong Janggi kepada Rabong dengan cara keganasan, dengan cara apapun untuk Laga menang, untuk melawan Rabong. Saya memegang watak sebagai Laga, di mana Laga ini seorang yang bengis, seorang yang tamak haloba. Dia seorang yang menginginkan rantai Sepong Janggi. Di mana rantai ini mempunyai kuasa yang dapat memegang dunia. Kami belajar silat, di mana saya pun belum menguasai silat, dan terjumpa pula dengan Pandi ini, seorang di mana seorang pesilat, silat antarabangsa lah mungkin. Dia mengajar kami silat dalam masa 2 minggu belajar silat, dan akhirnya kami dapat syuting untuk bersilat
bersama Rabong dan Pandi. Pelakon-pelakon lain kerjasama saya mereka sangat okey, sangat ramah. Begitu juga dengan Rabong. Rabong merupakan sahabat saya, jadi kami punya chemistry sangat kuat sikit lah. Begitu juga dengan Pandi dan juga kru-kru lain lah. Kru-kru lain pun banyak berikan kami idea semua. Watak Pandi dalam Sepunjang Gini, dia adalah seorang yang misteri. Selepas itu dia ni adalah seorang yang pendiam. Tapi watak dia ni yang paling istimewa adalah dia suka hilang-hilang. Dia suka hilang-hilang bila dia bersama dengan Rabong. Okey, Rabong ni adalah dia punya penjaga. Pandi ni ditugaskan untuk menjaga Rabong daripada dibunuh oleh Tok Laga, seorang Sultan Brunei yang jahat, yang mempunyai hati busuk. Okey, selain itu juga Pandi ni juga adalah seorang yang baik hati dan dia suka menolong. Yang paling penting, niat suci Pandi ni adalah dia sanggup mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Rabong daripada dibunuh oleh Tok Laga. Mana Raja itu? Santai ni. Watak Sarah ni sifat dia selalu menolong kepada si Rabong yang mempunyai masalah dari zaman silam dia sama zaman masa depan dia. Jadi saya ni juga sebagai wartawan yang banyak ingin tahu dan ingin menolong watak si Rabong tu. Dan Sarah ni juga berkawan baik dengan Anis, bergenre epic, banyak aksi-aksi yang ganas. Filem ni juga berdasarkan sejarah Melayu Brunei, sejarah Melayu Brunei. Dan saya sangat suka dengan filem Sepunjang ini sebab dalam diri saya memang suka pasal sejarah. Jadi saya juga syukur dapat bermain dalam watak kisah sejarah Melayu dalam filem Sepunjang ini. Sebelum pergi kepada apa tugas dan peran saya dalam Sepunjang dalam produksi ini, bercerita sedikit tentang sinopsis dan sejarah apa yang dikenakan oleh produksi Akina Balu pada kali ini. Ini merupakan filem pendek yang kedua yang dikeluarkan kepada Akina Balu Production. Dia berkisarkan kisah Sepunjang ini. Ia merupakan satu sejarah Brunei dan membawa dua latar masa yang berbeza, iaitu pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang, yang mana ia sangat memberi cabaran yang besar pada saya sebagai pengarah untuk mengkaji filem-filem yang berkaitan dengan sejarah Brunei dan sebagainya. Cabaran yang paling besar yang dihadapi sebagai seorang pengarah untuk pembikinan sesuatu
bagaimana filem ini boleh diketengahkan dan dipahami, diterima oleh khalayak ramai. Sebab bila bercerita tentang epic adalah satu genre yang sangat berat dan sukar untuk difaham oleh golongan yang muda terutamanya. Dan cabaran yang paling besar juga adalah apabila sejarah yang ingin diketengahkan tidak diketahui oleh orang ramai dan tidak begitu mendapat sambutan oleh penonton-penonton di luar. Dan peranan saya untuk menjadikan filem ini sebagai sesuatu yang lebih menarik adalah dengan mengubah latar masa yang dulu mungkin latar masa yang dahulu agak membosankan dan diubah pada latar masa pada sekarang untuk memberikan satu daya tarikan kepada penonton di luar sana. Untuk secara umumnya untuk semua scene adalah susah, tetapi scene-scene yang membuat lagi susah adalah apabila kita berada dalam satu set yang memerlukan pelakon untuk beraksi dengan lebih momentum yang tinggi dan menghayati sesuatu perwatakan pada watak filem itu tersebut. Contohnya macam aksi silat, aksi berlawan dan sebagainya yang memerlukan satu rehearsal ataupun latihan sehari ataupun dua minggu awal untuk pelakon mendalami watak dan gerakan-gerakan yang agak susah. Pelakon alhamdulillah setakat ini memberikan satu komitmen yang sangat bagus dan kerjasama yang begitu tinggi kepada Akinabalu Production dan telah melontarkan idea-idea yang bernas yang mungkin kru ataupun saya sendiri terlepas pandang tentang idea-idea yang diutarakan ataupun idea-idea yang diutarakan oleh pelakon juga sangat membantu untuk proses pembikinan filem ini. Nama saya Rizani binti Rika. Tugas saya di Akinabalu Production ini adalah sebagai penolong pengarah dan sebagai penulis skrip juga. Nama saya Nufaiza binti Abi Naib dan saya memegang jawatan sebagai PM, yaitu pengurus produksi dalam Akinabalu Production. Okay, nama saya Abdul Haziq bin Muhammad Syarif. Saya selaku pengarah di sebalik tabir. Nama saya Muhammad Arif Sahabat. Saya selaku audio untuk produksi Akinabalu. Saya Aziz Haripos. Saya pengurus busana dan tata rias. Saya Muhammad Izzuddin bin Adam. Saya sebagai editor bagi produksi Akinabalu Production. Saya Richie Perez. Saya memegang tugas sebagai casting director. Halo, nama saya Queen Mitchell bin Pauli, panggil Dev. Tugas saya dalam Akinabalu Production melakukan OST bagi film Sepujang. Nama saya Muhammad Syafridal bin Ano dan saya sebagai juru general dalam Akinabalu Production. Nama saya tentu Amir Nizam bin Muhammad dan saya sebagai gaffer dalam short film Sepunjanggi. Nama saya Reno Okapun adalah sendiri memegang tugas sebagai set dan pro dalam produksi Akinabalu. Kepada warga UMS ataupun kepada warga di luar UMS,
ataupun sesiapa saja di mana saja yang berkelapangan, jangan lupa untuk saksikan Filem pendek Sepong Janggi. Sepong Janggi bulan Desember. One Settle UMS. Jangan lupa datang